الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ni yang telah terhenti selama berapa lama? Berapa minggu? Seminggu? 3 minggu? 3 minggu terhenti? Dah lama. Alhamdulillah kita sambung kerana banyak urusan-urusan yang tak dapat saya elakkan, dan insyaAllah nanti saya akan sebut sikit sebanyak tentang beberapa perkara. Saya kerana terhenti kerana saya pergi ke Uzbekistan di atas jemputan kerajaannya untuk melawat negara dia, dan dia memberikan peluang kepada saya untuk membawa lagi 4 orang untuk melihat negara dia. Tujuannya ialah kerana tujuan untuk melihat dia nak membangunkan ataupun memajukan Islamic tourism, iaitu ataupun religious tourism. Dia nak membangunkan pelancongan Islamik. Selepas daripada tu nanti saya akan ceritalah. Selepas daripada itu balik, sehari letak beg, saya kena ke Turki. Pergi dari sana dah seminggu. Saya pergi ke Tashkent, ke Samarkand dan ke Bukhara. Kemudian saya balik sehari, kena ke Turki. Daripada Turki saya ada bagi ucap utama dalam seminar di sana. Kemudian seminar yang peringkat antarabangsa, ramai juga ulama-ulama antarabangsa yang hadir, termasuk Syekh Ali As-Sallabi, dan saya diminta memberikan ucapan yang utama. Kemudian diikuti dengan Syekh Ali As-Sallabi. Kemudian selepas daripada itu, daripada Turki kami ke Jordan. Daripada ke Jordan masuk ke Israel, ataupun orang tak mau sebut Israel, kata Palestin lah, tapi nak Israel. Kemudian masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada sana kami keluar balik ke Jordan, dan kemudian pergi ke Oman, ke Amman, Oman, negara Oman. Daripada Oman baru balik. Jadi lebih kurang 2 minggu. Tuan-tuan pun dapatlah bercuti yang panjang dan dapat rehat yang lama sikit. Okey. Hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, katanya, yakni kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullaha, menyebut Allah, berzikir. Yadhkuru ni boleh dua. Satu makna dia sebut dengan mulut, macam subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Satu yadhkuru, yakni sebut. Satu yadhkuru maksud dia ingat, sentiasa mengingati. Tapi nas hadis ni lebih mendekati maksud menyebut dengan mulut. Kerana Nabi itu sentiasa mengingati Allah dalam jiwanya,
tetapi kana yadhkuru, kana kemudian didatangkan dengan fi'il mudhari' bermaksud pada kebiasaannya dalam banyak keadaannya. Kana yaf'al kadha, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Nabi kebiasaannya pada banyak keadaannya mengingati Allah di atas segala ahyani, segala waktu-waktunya, segala keadaannya. Kerana sebelum itu, sebelum nak faham, saya nak faham makna kana ni, kadang-kadang kana bukan maksud sentiasa, boleh maksud kebanyakannya. Macam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subh, yaqra'u yaumal jum'ah, adalah Nabi baca pada hari Jumaat Sabbihis dan Al-Ghashiyah. Kan yaqra'u, adalah Nabi, bukan maksud tiap-tiap hari kali Jumaat dia baca, kebanyakan. Kerana ada yang surah yang lain dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-jum'ah al-jum'ah wal munafiqin. Nabi baca pada hari Jumaat surah al-jum'ah dan surah al-munafiqin. Kana juga yaqra'u. Jadi maksud pada kebiasaan. Okey, tak apa. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari, dan dia 'allaqahu diriwayatkan secara ta'liq. Dia panggil 'allaqahu ni dia riwayat secara ta'liq oleh al-Imam al-Bukhari. Maksudnya hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, tetapi dia tidak memenuhi syarat Sahih Bukhari. Karena hadis Sahih Bukhari itu syarat dia al-Jami' al-Sahih al-Musnad, hadis yang sahih yang ada sanad, yang sanadnya itu bersambung daripada al-Bukhari rahimahullah sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada hadis-hadis yang dimasukkan oleh al-Imam al-Bukhari tanpa sanad yang cukup. Hadis-hadis yang seperti ini dinamakan hadis-hadis yang diriwayatkan secara ta'liq. Situ dia kata 'allaqahu, diriwayatkan secara ta'liq oleh Bukhari. Hadis ini dia tak memenuhi, dia tak dimasukkan dalam senarai hadis Sahih Bukhari. Sebahagian besar hadis-hadis ini sahih, sebahagiannya dikritik oleh para ulama hadis, sebahagiannya dibela. Al-Imam Ad-Darqutni antara yang banyak mengkritik hadis-hadis yang hari Bukhari dan juga hadis-hadis mu'allaq yang ada di dalam Sahih Bukhari. Saya pergi ke apa? Pergi ke Uzbekistan. Uzbekistan ini ada terkenal dengan negeri yang banyak ulama hadis di situ. Dulu lagi banyak. Dia dulu daerah Jalan Sutra yang menggabungkan antara benua ni. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan besar di sana. Antaranya apabila orang sebut Al-Bukhari, orang teringat siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama dia tu Muhammad bin Ismail. Nama dia bukan Bukhari. Bukhari itu kena Bukhara. Negeri dia Bukhara. Tapi di Bukhara saya pergi, saya tak jumpa nasi Bukhari. Hanya ada nasi Bukhari ni ada di mana? Di Malaysia. Orang Malaysia lebih pandai daripada orang Bukhari. Saya pergi pada musim buah dia bagus. Saya pergi banyaklah negara dalam dunia ni. Saya tak tengok satu negara yang tak rasa buah yang sedap macam mana sedapnya di Uzbek. Satu perkara yang saya lihat di Uzbekistan yang menarik ialah bersih. Sangat bersih. Saya ada ingat dia bersih kerana kawasan pelancongannya. Bersih. Kedai-kedai dia, jalan-jalan dia, tempat kampung-kampung dia bersih. Sukar untuk kita cari sampah. Kalau saya pernah melihat Jepun, memang dia bersih lah. Tapi saya rasa Uzbekistan tak kurang daripada Jepun juga. Adalah negara orang Islam yang bersih.
Kalau tidak kita tengok negara Islam, Mesir, ramai lagi lah negara-negara Arab ni kotor. Tapi Uzbekistan adalah sebuah negara yang bersih, cantik, dan orang dia terkenal dengan art seni. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, kita pernah sebut nama Bukhari itu dia daripada Bukhara, tapi kuburnya bukan di Bukhara, kuburnya di Samarkand. Kampung dia tu nama Khartang, tempat yang dia meninggal. Dan saya pernah cerita tuan-tuan tentang Al-Imamul Bukhari ni. Dia jadi jago setelah dia hebat dengan ilmu hadis. Dia masuk ke Baghdad, dia pergi ke kota-kota Islam. Semua orang mencuba tentang ilmu hadis dia. Bukan cuba ilmu hadis ni baca hadis, tapi apabila dia masuk ke Baghdad, ulama-ulama hadis himpunkan hadis, tukar sanad hadis. Baca 10, tanya dia, baca, saya tak tahu. Saya tak tahu, dia kata. Bila dia kata tak tahu, orang yang hadir yang ramai, orang awam kata macam mana dengar hebat sangat. Ulama tanya dia semua tak tahu. Seorang 10 orang dalam sebahagian cerita bertanya Bukhari, semua mereka tanya hadis itu, dia kata dia tak tahu. Habis mereka tanya, dia ulang balik. Adapun hadis tadi yang kau tanya daripada fulan kepada fulan kepada fulan pada fulan pada fulan, dia sebut sanad tu, sebenarnya sanadnya begini, daripada fulan kepada fulan kepada fulan kepada fulan, hadisnya begini. Dia ingat balik yang salah dan dia ulang balik sanad, maka semua orang tahu dia mempunyai kemampuan yang hebat. Bukan kerana makan kismis jampi, tapi dia memang dia memang satu orang tokoh yang hebat. Bila dia balik, nama dah hebat. Apabila dia balik ke Naisabur, orang tunggu dah. Di Naisabur ada jago hadis yang hebat di sana, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Macam mana yang pernah saya sebut. Muhammad bin Yahya kata, "Qumu ila ar-rajuli salih." Bangun sambut Al-Bukhari. Jauhnya berkilo-kilometer rakyat Naisabur menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Naisabur, sebab tu ada Naisaburi. Tu Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi dari Naisabur. Bila di sana dia mula mengajar, pengaruh dia hebat, anak murid dia ramai. Ketika zaman itu ada isu, iaitu isu khalqul Quran, penderian tentang masalah Quran ini makhluk kata. Satu tajuk yang filosofi, falsafah, yang menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan ulama dan juga di kalangan ahli hadis. Al-Bukhari telah dikatakan telah memberikan satu jawapan apabila ditanya tajuk itu dalam majlisnya, yang tidak menyenangkan hati tokoh-tokoh agama yang lain, menyebabkan berlakulah ketegangan. Muhammad bin Yahya bantah Bukhari, hentam Bukhari di dalam majlisnya. Anak murid berpecah, sehingga Al-Imam Muslim terpaksa buat keputusan nak mengaji pada Muhammad bin Yahya ataupun nak mengaji dengan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Yahya terkenal sebagai jago di dalam al-jarh wa ta'dil, yakni dalam menghukum para perawi. Al-Bukhari jago juga dalam hadis, termasuk jarh wa ta'dil. Tapi yang ni guru, yang ni lebih tua daripada yang ni. Imam Muslim buat keputusan pergi jumpa Muhammad bin Yahya, bagi semua balik
semua hadis yang ku riwayat daripada kau di atas segala kuda ni kau ambil balik. Yang ku tulis aku tidak ambil, kerana aku akan belajar daripada Al-Bukhari. Muslim buat keputusan untuk sokong Al-Bukhari, berpihak pada Bukhari. Pun begitu kita lihat dalam Sahih Muslim, tidak ada satu pun riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Tidak tahu kenapa, mungkin kerana krisis itu. Al-Bukhari dihentam oleh banyak para ulama. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bahkan dua jago besar hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, yang dianggap sangat terbilang dalam bidang hadis, juga terpengaruh dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, menghukum Bukhari sebagai dhaif. Krisis itu membawa kepada Al-Imam Al-Bukhari rasa tak mampu lagi dia nak mengajar di Naisabur, dan dia keluar ke Bukhara. Pergi dia lah. Di Bukhara, gubernurnya ialah Khalid bin Yahya yang Az-Zuhli, yang merupakan adik-beradik kepada Muhammad bin Yahya. Gubernur tak benarkan dia mengajar, tak ada toleh. Al-Bukhari menulis kepada gubernur supaya dituliskan satu surat larangan untuk dia mengajar, bagi menjadi hujah di hadapan Allah bahawasanya bukan dia tak mau mengajar, dia tidak dibenarkan mengajar. Lalu dia ke Samarkand. Di Samarkand juga dia hadapi krisis. Ramai orang menyesatkan dia dan mengkafirkannya sebahagiannya. Kemudian dia nak keluar. Ketika dia nak keluar tempat yang dia nak tuju tu, di sini tempat sebelum dia pergi itu, orang sana ada krisis dah, pro dan kontra, nak benarkan ke tak benar. Akhirnya dia mati dalam keadaan seakan-akan dia terbuang di Khartang. Dan kemudian dia pada hari raya Haji Fitr, dia nak naik kuda dia dan dia jatuh, dan kemudian dia meninggal. Kuburnya itu tak ada siapa yang peduli di kampung dah untuk tempoh yang lama. Kitab ada menyebut nama dia. Saya tanya orang yang jaga, sejak bila orang ambil balik, tengok balik kubur ni? Dulu tempat tu selerak, orang tak tahu. Ulama-ulama tahu, tapi orang awam tak tahu. Mereka kata apabila Soekarno ingin melawat Soviet Rusia, dia menuntut daripada Presiden Soviet Rusia, dia nak melawat kubur Al-Bukhari. Lalu kerajaan Rusia, Soviet ketika itu mengelokkan tempat itu. Adalah jasa Soekarno, kan? Jadi sekarang kubur dia ada di situ. Al-Imam Abu Abdillah Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Hidup dia terbuang, tapi hari ini dia terbilang. Orang kata al-baqa'u lil aslah, yang kekal akhirnya ialah yang terbaik. Untuk jadi jago seperti Al-Bukhari bukan senang. Dituduh sebagai sesat dan kafir, tapi akhirnya dia tetap diangkat sebagai rujukan utama di dalam Islam selepas daripada kitab Allah, iaitu Sahih Al-Bukhari. Kerana yang mengangkat kedudukan siapa? Allah Jalla wa'ala. Kalau ikut, bukan sedikit kritikan terhadap Bukhari, bukan dikritik oleh orang biasa, dikritik oleh jago-jago hadis juga. Sesiapa yang baca kepada ulama-ulama al-jarh wa ta'dil pada zamannya, kebanyakan mereka ramai yang mengkritik Al-Bukhari. Dia menyatakan Muhammad bin Ismail dhaif, wa fihi mas'alatul lafz, dia dhaif,
dia mempunyai masalah dalam isu khalqul Quran. Yang ini pandangan yang salah. Tapi hari ini semua kita kata rawahu Al-Bukhari dengan benar. Hatta Imam Muslim, anak muridnya sendiri, tak meriwayatkan riwayat gurunya di dalam Sahih Muslim. Tak ada riwayat Bukhari. Walaupun itu golongan utama, guru utama dia. Siapa Muslim tanpa Bukhari? Walaupun Muslim mempunyai keseniannya tersendiri dalam sahihnya, tidak dilupakan, diakui kehebatannya. Tapi Al-Bukhari lebih funnya, lebih hebat. Tapi bumi Uzbekistan bukan saja ada Bukhari, ada juga Al-Imam Tirmizi. Di sana Tirmizi, sebagian orang baca, dia bergaya baca Al-Imam Tirmizi wa Tirmizi wa Turmudi. Dia kata dia pandai, pasal dia boleh baca banyak cara. Satu orang kata pandai lah, walaupun ada kitab yang sebut, tapi saya kata pandai-pandai. Kena pergi tanya orang kampung tu, tempat tu nama apa? Tempat tu nama Tirmiz. Macam Arab mai kat tempat mai kat apa? Perlis, dia kata Berlis. Itu dia sebut, orang sini panggil Perlis. Al-Perlisi lah kan. Macam Perak lah, siapa nak panggil Perak pula. Arab memang tak boleh sebut P tu, dia tak boleh sebut. Sebab tu dia tak sebut Pepsi, Bepsi. Kan? Dia susah nak sebut P. Dia ada fa, dia tak ada pa. Sebab tu orang Melayu dulu buat pa tu dengan 3 titik dan ada 1 titik. Sebab tu Arab susah nak sebut nashrab Bepsi. Dia fa, kalau nak kata nashrab Pepsi, tu dia boleh ha. Dia Bepsi. Sebab tu dia park susah sebut. Can I park here? Maksudnya boleh aku menyalak di sini, dia maksud can I park here? Kan? Itu sebab this is free country, you can park whenever you want. Kan? Okey. Al-Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi juga di sana. Al-Imam An-Nasai, tapi sekarang dia telah, wilayah tu dah berpecah, dia masuk sikit wilayah Iran, juga adalah kawasan sana. Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi juga daripada Naisabur. Kitab tafsir An-Nasafi juga daripada sana. Al-Imam Az-Zamakhsyari juga daripada sana. Semua jago-jago yang hebat. Geng-geng perbahasan falsafah ilmu kalam, Abu Mansur Al-Maturidi, daripada kata Syairah Maturidiyah tu, juga daripada sana. Jadi banyaklah tempat tokoh-tokoh di sana. Cuma yang menariknya ialah saya cerita ialah tentang kebersihan tu lah, bersih. Siapa pergi, cuma saya tengok alhamdulillah setakat ni saya pergi tengok mereka sampai ke kubur tu, mereka ada baca Quran. Tapi mereka tak ada lah duk pergi minta kat kubur-kubur tu macam-macam. Kalau ada kat kita, tu dia tapak kasut, tapak kaki, apa semua, geng-geng meniaga dia main lah. Ambil kismih bubuh di situ, kismih di kubur Imam Bukhari, daripada 5 kupang jadi 5 ringgit. Orang Melayu tak main lagi, idea bisnes tak banyak lagi sana. Cuma dia baru pelancongan baru. Kan? Tapi menarik tempat mereka, dan kita mungkin boleh pergi untuk melihat sejarah. Di samping ada Amir Timur dan seumpamanya lah. Bukan saya react kempen, saya cerita. Siapa yang rajin kita pergi ya. Saya suka bersih ya. Saya bersih. Saya pergi ke Al-Aqsa. Nak pergi masuk ke, dulu kita kata tak usah masuk Aqsa ni, kena bagi cukai, dia nak kena bayar kepada Israel. Tapi hari ini ulama-ulama menggesa supaya masuk, kerana Trump telah mengisytiharkan dia sebagai ibu kota Israel. Jika orang Islam pun tak pergi, maka habis. Saya pergi dengan duli yang tamat muda, Tunku Raja Muda. Tunku Raja Muda lah, saya iring je lah. Kami pergi ke sana. Di sempadan tu, biasalah, dia selalu buat masalah sikit Israel ni. Dia tahan kita punya sebahagian rombongan 3-4 jam, hak lain dia lepas. Tapi kita pergi sembahyang Jumaat di sana, menteri dia sambut, imam dia hak itu mari sini tu ada, hak tu bukan mufti dia hak sekarang pun ada, imam dan khatib dia pun ada, nazir dia pun semua ada. Sambutan yang baik lah, sangat bagus sambut.
Cuma kita simpati lah dengan rakyat Palestin. Hak duduk sebelah-sebelah tu pun kadang-kadang nak masuk masjid tu pun susah. Masjid yang luar kita masuk. Yang kita orang Melayu ni suka duk cerita pasal apa? Kubah tu. Kubah tu masjid dia di depan tu, kubah tu di belakang. Tak ada lah cerita kubah ni duk terbang dengan Nabi masa Isra Mi'raj tu, khurafat lah. Dia tak ada. Tak ada. Pasal kubah tu macam penanda. Abdul Malik bin Marwan buat di situ. Dikatakan di situ Nabi buat tanda dan kemudian masjid yang di hadapan sana. Tak ada lah connect dulu orang dulu saya sekolah rendah dulu pun ustaz ada cerita macam tu. Mungkin ustaz tu pun tak pi. Kalau pi kat Palestin batu duk tergantung kata. Kerana ada perempuan lalu takut perempuan tu tengok sampai terbersalin dia, termengandung dia, maka pi bubuhlah bawah kat dia batu supaya nampak macam tak tergantung. Punyalah cerita khurafat. Tak ada lah cerita-cerita yang macam tu. Tapi batu lah, batu biasa. Tapi tak apa. Saya pergi dan masa sesi tu saya ada bagi satu pendapat pada mereka. Walaupun mereka sebahagian setuju dan tak setuju, saya kata, pasal saya ni daripada Uzbek, tengok posih. Saya kata, baguslah keadaan, jaga masjid. Mereka berjasa, mereka jaga masjid tu untuk kita. Masjid Al-Aqsa tu. Dia defend. Tapi saya tengok Israel tu memang bersih lah. Israel nombor 1 dalam dunia ni agroteknologi. Dia nombor 1. Dan tahulah, kalau kita habaq kata Israel hebat, orang akan marah kita. Dia kata Israel hebat pasal apa? Pasal Amerika bantu dia. Kita tanya pasal apa Amerika bantu dia? Amerika Kristian. Yahudi dengan Kristian dan sepanjang sejarah ni bukan bagus. Ketika Kristian masuk balik ke Andalus, Kristian pukul semua. Yahudi juga orang Islam. Yahudi susah nak hidup melainkan di zaman Islam saja. Sebab tu zaman Yahudi mempunyai ruang. Musa bin Maimun antara tokoh Yahudi, dia merupakan orang yang meniru, mempelajari daripada Al-Imam Al-Ghazali. Masa bila Yahudi ada buat buku, tulis balik bahasa mereka tersusun, semasa di bawah pemerintahan Islam Baghdad, kerajaan Baghdad, Abbasiyah. Masa Abbasiyah saja Yahudi mempunyai kesempatan buat sekolah, buat universiti, ulama-ulama, tokoh-tokoh dia. Golden Age of Judaism. Tempoh zaman kegemilangan Yahudi kerana mereka being protected under Islamic Caliph, di bawah Muslim Caliph lah, bukan Islamic, Muslim Caliph Abbasiyah. Walaupun Abbasiyah tu ada kelemahannya, tetapi Yahudi dapat selamat ketika itu. Hatta Kristian juga di Andalus selamat di bawah Islam. Tiba-tiba Kristian yang musuh dengan Yahudi lindungi Israel. Pasal apa? Pasal lobby Israel kuat. Pasal apa? Pasal Israel ramai. Yahudi ni yang kaya dalam dunia ni. Kalau tengok Yahudi kena bantai, memang hebat. Hitler, walaupun orang cuba Holocaust, walaupun dinafikan jumlah yang mati, tapi memang Yahudi dibuli. Tapi Yahudi tak letupkan diri mereka. Yahudi dengan segala akal mereka, dengan segala tipu helah kalau kita nak kata, telah cuba menguasai dunia ini. Syarikat-syarikat besar, apa segala teknologi, handphone, internet, apa Google, apa segala yang tuan-tuan pakai, balik tokenya adalah Yahudi. Fakta. Walaupun di Yahudi tak ada ubat cara nak kuat tenaga batin dan makan ubat nak bagi otak kuat ingat, tapi Yahudi ingat. Dan anak mereka pun boleh berkira lah. Taklah ramai mereka dalam dunia ni. Amerika terikut dengan lobi Yahudi. Dia kata sebab Yahudi banyak duit, tapi Arab pun banyak duit. Minyak Arab, pemimpin-pemimpin Arab juga kaya. Pipe air mereka, tempat tidur mereka emas. Netanyahu pun tak tidur atas emas.
Tapi duit Arab tak boleh melobi. Yang boleh dia buat belak-belak ni kita dah tahu. Akhirnya jadilah apa yang jadi. Israel Palestin dibuli, dikelilinginya orang Arab, tak boleh buat apa. Mesyuarat ni tak tahulah berapa bilion dah duit hotel lebih. Yahudi kemas budak-budak muda dia yang jaga sempadan, kita lihat pakai t-shirt dia, tapi senjata hak dia galah tu hebatlah. Saya kata pada mereka, satu perkara kalau boleh saya bagi pandangan. Saya tengok kawasan keliling orang Islam duduk ke masjid kotor, sampah merata-rata, plastik, minuman merata-rata. Jawab mereka pada saya salah seorangnya, ini Yahudi punya kerja. Yahudi juga. Tak kalah belakang rumah kita pun Yahudi yang buang kita. Pasal apa tak boleh bersih? Yahudi tak bagi, kata. Jadi sebahagian mereka kata tak, memang betul, itu satu teguran yang baik, tapi kita kena hapuskan Yahudi dulu, baru kita buat kebersihan. Ini mentaliti yang tak berapa kena lah bagi saya. Tapi tak apalah, mereka dalam kesusahan, nak komplain banyak pun. Negara Arab Yahudi tak tawan pun di Mesir tu selera. Sampah sarap, tuan-tuan pergi makan di Kahirah tu, punyalah kotor. Ada Universiti Azhar bab kebersihan ni, tak masuk lagi bab solat ni. Kita nak mengaji berapa kuliah kali 99 dah, baru kitab taharah lagi kita ni, kitab tentang kebersihan lagi kita ni, tak masuk lagi. Punyalah hebat bab kebersihan dalam Islam. Negara orang Islam gagal untuk menjadi negara yang bersih. Pasal apa tak bersih? Yahudi. Pasal apa awak buat maksiat? Setan. Tang aku tak salah jugalah. Pasal apa kita lemah? Amerika. Pasal apa orang pandang hina pada media massa barat? Kita tak salah. Dan inilah lobi barat itu benar, kerana musuh itu benar, tetapi kita kena akur bahawa ia ada kepada kelemahan kita. Kelemahan kita. Bagaimana cara kita fokuskan isu-isu umat Islam. Dan tak apalah, saya bukanlah nak komplain sangat mereka dalam keadaan susah. Tapi satu masa saya nak masuk satu restoran, ada satu orang main tunjuk saya. Dia kata, rumah aku tak bersih sebab Yahudi. Aku nak tanam bunga, dia tak bagi. Saya kata, dia mungkin tak bagi you tanam bunga kawasan tu, tapi takkan dia tak bagi you kutip sampah. Dia tetap apa? Dia kena keluar dulu baru kita bersih. Tapi tak apalah, mereka dalam kesusahan. Tapi saya cerita, ini dunia Islam. Kita komplain, kita pergi ke dunia Islam hebat, tapi kita dapati umat yang banyak ini gagal untuk diuruskan. Balik kepada kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, lama habis masa cerita ni. Kenapa hadis ni dia masukkan? Kerana Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani nak memaklumkan kepada kita bahawasanya Nabi ni dia mengingati Allah, yang menyebut Allah dalam semua keadaan, termasuklah ketika dia tidak berwuduk. Maksudnya Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya, termasuk ketika dia tidak berwuduk. Maksudnya Nabi juga menyebut Allah Ta'ala ketika dia berjunub. Maksud orang yang berjunub boleh bertasbih. Wanita yang haid boleh berzikir. Cumanya dikecualikan beberapa keadaan lah. Tentu Nabi tak menyebut nama Allah ketika dia sedang membuang air, kecil ataupun besar. Dan bagi jumhur para ulama, dia tidak membaca Al-Quran ketika dia di dalam keadaan berjunub. Dia ada dua, baca Quran satu, pegang Quran satu. Pegang Al-Quran kita dah bahas dulu. Baca Quran ni boleh sekalipun tanpa wuduk. Cuma pegang Al-Quran, pegang Quran itu
jumhur tidak membenarkan, di samping ada pendapat yang membenarkan, seperti mana yang telah kita bahaskan pada kuliah yang lepas. Kalau orang tu tak baca Quran ketika dia berjunub, tapi dia tengok Quran, dan Quran itu berjalan dalam fikiran dia bila dia tengok, dia tak bunyi di mulut, boleh ataupun tidak? Boleh. Kerana hadis yang melarang tu menyebut apabila dia membaca, yakni dengan suara. Kita mungkin berjunub, tapi kita tahu ayat tu orang baca salah, kita ingat balik. Itu kita lalukan imrar, lalukan perkataan itu di dalam fikiran kita. Itu tak mengapa. Ataupun kita tengok Quran, kita tak baca dengan suara, kita tengok orang tulis Quran, kita tengok, kita berjunub, adakah berdosa? Tidak, selagi kita tidak melafazkannya. Ini di sisi jumhur para ulama. Di sisi jumhur para ulama. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Dan tujuannya seperti mana yang saya bincangkan tadi, kenapa dia letak hadis ni? Dia nak bagi tahu takut kita salah faham. Sekali ada orang fikir nak kata subhanallah pun nak kena ada wuduk. Pasal dia baru bincang saja tentang la yamassal Quran illa tahir. Hadis yang kita bincang, tidak dipegang Quran melainkan orang yang tahir, yang kita bincang tentang kedudukan hadis itu di sisi para ulama. Jadi untuk dia nak balance balik, supaya dia tak kata lagi kenapa tak sebut, duduklah, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, istighfar, wuduk tak ada. Kadang-kadang orang ni dia buat penambahan. Nak ambil wuduk sentiasa bagus, Nabi sering berwuduk, tetapi jangan buat syarat. Dia hantar masa saya nak pergi ke kubur Imam Bukhari tu. Kalau kita pergi ke kubur Imam Bukhari tu, kita akan tengok yang di atas tu sebenarnya tu bukan kubur dia. Yang tu dia buat macam gimmick sajalah. Betul-betul kubur dia tu yang di bawah tu. Yang di bawah tu ada kubur dia. Yang di atas tu bukan. Tu pun orang tak pergilah. Wahai Imam Bukhari, tolonglah bagi. Yang kita duka cita di Yaman macam-macam berlaku. Macam-macam. Ini yang berlaku ni, alhamdulillah di negeri mereka. Dulu mereka lalui lama. Uzbekistan ni di bawah Rusia. Semasa Rusia bom, rosak habis masjid-masjid mereka, madrasah mereka. Saya jumpa dengan satu orang tu, Aziz Khaja. Aziz Khaja ni macam lebay lah, syekh lah kan. Dia cerita, dia kata pada zaman dulu kalau pergi ke bandar jumpa tentera, dia akan tanya, Tuhan ada ke tak? Kalau kita kata tak, Tuhan ada, dia bukan saya tangkap kita, dia tangkap ayah kita, ngentuk kita sekali. Dia kira ada orang duk ajak. Ketika itu sekolah-sekolah semua tu ditutup. Kalau nak buat perayaan apa, sembelih korban, semua orang tutup pintu baru sembelih. Nak ajak agama pun susah, ditutup. Ramai yang ditangkap dan ulama yang dibunuh. 70 tahun lamanya mereka berada di bawah Soviet Rusia. Habis tempat-tempat Islam mereka telah dimusnahkan. Kemudian mereka keluar daripada Rusia. Sekarang mereka cuba bangunkan balik negeri mereka, lebih kurang 20 tahun lebih. Ini satu pengalaman, bukan mudah. So kita ni yang tak pernah lalui satu keadaan orang tanya, Tuhan ada ke tak? Kalau kata Tuhan ada, kena. Orang negeri mereka tu nak pakai tudung pun susah. Kita negeri boleh macam-macam amalan Islam dibuat, orang tak kacau, tu pun susah. Bukan susah orang larang, susah diri kita nak buat. Mereka tu kalau dapat nikmat, sekarang ni orang minat dengan apa nama, aduk tinju Agusti ni, Khabib. Untuk orang Rusia boleh sebut alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, mungkin kita rasa macam senang je lah, tapi negara tu susah.
Dia komunis untuk dia survive. Sekarang ni dia kurang sikit. Tengok umat Islam di China. Saya pernah pergi ke Urumqi. Walaupun dunia Islam ni khurafatnya banyak lah kadang-kadang. Pergi ke Turki ada Ashabul Kahfi. Pergi ke Jordan ada. Di China pun ada. Tambah di Turki macam-macam kubur Nabi dia beritahu ada. Azan. Bismillah. InsyaAllah kita buka pada soal jawab. Sebelum tu saya nak jawab beberapa isu yang timbul di Perlis ni dan di peringkat Malaysia ni. Nanti kita jawab Perlis dulu lah. Timbul tentang ada tangkapan terhadap beberapa orang foreigners ataupun orang luar, orang warga asing. Orang warga asing ni bukan daripada planet Marikh apa, orang warga daripada negara luar yang katanya ada terlibat mengaji di pusat pengajian di Perlis. Saya ketika di sana, wartawan dah tanya, sebelum saya balik saya habaq dulu mereka bahawasanya pertamanya pasal ada orang duk tengok ni, pasal Perlis ni ada kaki yang syok lah kan. Suruhjaya PAS pun, Perlis ni pun tumpang sekaki lah kan. Patut dia boleh main tanya aja Maib ni so. Tapi dia nak tulis dalam Facebook, sehari kita jawab untuk parti dia sekali. Apa nama? Pertama ialah sekolah berkenaan dia bukan di bawah Maib, pusat berkenaan. Dan orang kata ada Maib sebagai bantuan. Maib ni dia bagi bantuan bukan berkala, tapi dia bagi, ada masa dia bagi semua, hampir semua sekolah dapat, termasuk yang tak bersetuju dengan Maib. Sekolah yang ditubuhkan oleh PAS pun sebenarnya tidak mengikut syarat-syarat yang dikendaki oleh Maib. Nak kira elemen, banyak elemen kafir mengkafir dan seumpamanya yang berbahaya kepada umat Islam. Buat kubur asing juga tidak dapat kelulusan kita, yang buat di Matin. Tapi ini saya nak jawab kepada PAS ni. Tapi tak apalah, untuk menjawab persoalan ini, kita bukan lulus, bukan bererti kita di bawah kita sekolah. Saya di dalam Majlis Agama Islam itu duduklah juga anggota Majlis Agama Islam ni, ketua polis Perlis dia akan jadi juga anggota Majlis Agama Islam Perlis. Isu Bukit Jernih, saya sejak dahulu sebelum jadi mufti kali kedua ni pun dalam mesyuarat saya selalu tanya, dia orang ni okey ke? Polis, apa pandangan polis? Setakat yang dahulu kita tanya, polis kata setakat ni tak ada apa. Itu laporan polis kepada kita. Kita tak tahulah kok kemudian polis ada maklumat, tapi kita tanya, polis kata masa tu tak ada apa. Kerana kita bimbang bila datangnya orang luar, takut ada isu-isu yang membabitkan keselamatan. Kita pergi kepada mereka ni. Saya secara peribadi, saya bagi tahu saya tidak bersetuju dengan pendekatan mereka. Tapi tidak ada isu untuk kita nak tutup mereka. Kalau nak tutup, banyak lagi. Sekolah PAS pun tak ikut peraturan juga. Sebutlah kat dia. Kalau kita tak tutup, maka kita nak tutup orang lain pun nak kena tengok juga. Saya tidak setuju apabila pendekatannya agak keras bagi mereka. Sebagian mereka tak mau mai ke pejabat, kononnya kena pejabat mufti ada perempuan. Saya tahu pandangan-pandangan yang keras. Pernah kita di sini masa duduk kuliah, ada mereka main bantah saya kerana mereka kata ambil kamera ni haram dalam masjid. Itu pandangan-pandangan salafi yang begitu sempit yang ada di kalangan sebahagian golongan. Tapi saya kisah itu pandangan sempit lah.
Dia ekstremis satu hal, teroris satu hal. Dia sempit pandangan. Kita pergi ke tempat mereka itu, mereka buat lelaki belajar lain, perempuan duduk dan berguna lain langsung. Hanya boleh dengar suara melalui mikrofon saja, tak boleh berjumpa dengan lelaki. Saya bagi tahu mereka, saya kata dah nak diamalkan di sini, tempat sini sajalah, tapi jangan keluarkan benda ni di luar Perlis. Di Perlis kita seperti zaman Nabi, lelaki dan perempuan hadir dalam majlis. Tawaf pun lelaki dan perempuan, dia tak buat tawaf siang lelaki, tawaf malam perempuan. Itulah Masjidil Haram. Ini satu pendekatan yang mana agama tak kenal pendekatan ini. Perempuan langsung tak boleh bercakap, duduk di sana. Dalam zaman Nabi, Al-Fadl bin Abbas melihat wanita yang cantik. Wanita bertanya Nabi, bangun membantah dalam majlis kepada lelaki, bangun menawarkan dirinya kepada Nabi untuk berkahwin. Nabi tak mau kahwin, kemudian lelaki lain ambil tawaran itu, menunjukkan lelaki dan wanita berada dalam satu majlis. Tapi oleh kerana itu tempat dia, saya bagi tahu tak apalah, you amalkan di situ, tapi di kita jangan bawa benda ini keluar daripada Perlis, keluar daripada kawasan kamu, dalam Perlis. Tapi nak tutup dia, kita tidak ada satu alasan. Kita perlukan kenyataan yang jelas. Yang lain daripada tu, yang buat kubur asing macam di Matin pun tak tutup, yang ceramah maki orang pun kita tak tutup, yang buat fitnah tentang majlis agama Islam, yang pegang di Matin tu pun kita tak tutup dia. Jadi bila timbul, kemudian baru kita dapati ada timbul sehari dua ni isu tentang kononnya ada mereka yang terlibat dengan teroris. Kita tak tahu, polis yang tahu. Tadi alhamdulillah ketua polis yang baru, Nur Mustaq, juga buat kunjung hormat pejabat saya. Kami kenal lama dan daripada dulu, dan alhamdulillah saya menjelaskan yang sama. Kita tidak ada masalah untuk menangkap teroris, tapi kena betul-betul teroris, saya tangkaplah untuk kerja polis. Tapi ia tidak ada kaitan dengan Perlis. Ada orang sebab apa jadi teroris? Sebab tak kunut lah tu. Apa punya mangkuk? Dalam dunia Islam ini majoriti ialah mazhab Hanafi. Pergi ke Turki mazhab Hanafi, ke Uzbekistan mazhab Hanafi. Semua mazhab Hanafi tak kunut. Bismillah pelan. Bukan saya bismillah pelan, amin pun tak dengar. Saya tak dengar dalam kes ini Datuk Ayub Khan cakap apa. Saya kalau tak apa, kita bagi tahu teroris tangkap. Tapi jangan kenapa teroris kerana mereka tak tahlil arwah. Oh, takkan macam tu. Saya maklumkan tadi pada ketua polis, kita pernah hantar surat kepada Datuk Ayub Khan supaya datang ke Perlis memberikan penerangan kepada kita. Dia tak datang. Saya jumpa dia di dalam kapal terbang, saya tanya dia, kenapa tak datang? Dia kata dia sibuk. Saya tengok dia pindah banyak. Saya akan jemput dia sekali lagi insya-Allah supaya dia mari. Kita nak dengar penerangan dia dan kita ingin berdialog dengan dia supaya kita nak tahu teroris itu apa. Dengan majlis fatwa. Dan kena mai pasal saya habaq terbuka. Kerajaan Malaysia baru. Dia jangan tembak daripada jauh saja. Teroris tangkap, tak ada masalah. Tapi ia tidak ada kaitan dengan Perlis. Mereka tu datang ke sini. Kalau benar pusat itu menyebabkan banyak teroris, tutup pusat itu. Perlis mengamalkan amalan yang sederhana. Orang Perlis tak kunut, tapi belum ada lagi orang Perlis pergi keluar, orang kunut dia ketuk kepala. Tidak ada orang Perlis juga yang mengkafirkan orang kerana baca bismillah kuat atau perlahan. Bagi parti yang bertanya berkenaan, tapi partinya ada kes di Memali. Ada kes imam, 2 imam di Terengganu dan Kelantan. Ada kes berpisah suami dan isteri, kubur asing-asing. Dan ini sebab tu apabila buat kubur asing di Matin, kita heran. Oh, dia tanya, dia kenal. Maibs mengamalkan satu pendekatan yang sangat sederhana. Saat ke sekolah-sekolah yang tak mengikut peraturan itu pun mendapat bantuan Maibs. Sekolah-sekolah PAS juga dapat.
Patut dia boleh tanya saya ataupun dia hantar je ke Mak Ip surat. Buat apa nak buat dalam Facebook? Tapi tak apa. Saya nak menjelaskan kepada orang Perlis bahawa saya isu ni tidak ada kaitan dengan Mak Ip. Walaupun Datuk Ayub Khan dia tak sebut apa lagi lah. Tapi saya tengok pasal dia tim dia, saya tengok dulu Zamihan. Saya pun alhamdulillah dia dah hilang lah. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Kan? Tapi Perlis tidak ada masalah. Betul teroris, you cukup dah. Semua pandangan yang keras. Kita mengajak dalam kuliah ni berapa mazhab bagi setiap pandangan kita bagi tahu. Ada orang memang keras, seluak dia sing-sing. Saya tahu geng-geng yang keras tu dia dengan saya tak apa mau salamat depa ni. Kita main pejabat pun dia tahu, dia tengok seluak saya labuh, dia kata Islam saya tak kuat lah. Kan? Dia kena seluak terangkat baru boleh. Kan? Pun begitu, ada beberapa isu tapi kita tak setuju. Tapi kita nak labelkan pada pengganas itu bukan bidang kita. Sekarang polis bagi tahu. Tak apa. Kita telah ambil langkah. Saya telah bagi tahu, minta pihak polis semua pelajar foreigners ni screen. Selepas polis screen mereka, tapis mereka, barulah kita benarkan mereka belajar di Perlis. Bukan saja yang nak mai, yang dah mai pun screen sekali. Bagi menjawab orang yang tanya isu ni. Syok sangatlah nak tanya. Jadi kita jawablah kan. Banyak lagi negeri lain yang kena tangkap sebelum ni. Taklah ada bising sangat. Saya nak tanya, saya pernah berjanji dengan arwah ayah nak beri dia sejumlah wang, tetapi belum sempat menjelaskannya, dia dah meninggal. Bagaimana saya nak buat dengan janji saya itu, diharap dapat penjelasan dari saudara-saudara. Pertama, janji nak bagi apa? Kalau janji nak bayar hutang dia, hutang, dain, hak tu dia zimmah yang mesti kita tanggung. Kalau kita janji itu, janji memang hak dia, hak ayah kita. Ayah ni saya ambil tanah ayah ni, saya nak bayar lah duit, kena bayar lah. Setelah dia mati pun itu hutang yang mesti kita bayar kepada ayah kita lah, pasal dia ada anak-anak yang lain. Tapi kalau kita janji, ayah saya ni kalau dapat gaji ni ataupun dapat duit saya nak bagi kat ayah sikit, ayah kita senyum, baguslah ingat ke aku. Tiba-tiba ayah kita meninggal sebelum sempat kita bagi, maka belum berlaku apa yang disebut dalam istilahnya qabad. Qabad ni dia kena penyerahan. Jadi dia belum lagi menjadi milik ayah kita. Maka kita tak perlu bagi, kita boleh lah. Kalau kita nak sedekah atas nama dia pun boleh, kita nak buat yang lain pun boleh, bukan hak waris dia. Kalau kita rasa dah kita janji dengan ayah kita rasa kita pergi sedekah lah tempat lain, bagi kat masjid ataupun bagi kat anak miskin, ya Allah jadikan ini pahalanya balik pada ayahku, seperti hadis Ubadah bin Samit yang telah kita baca, maka boleh dilakukan hal demikian. Ni soalan ni sensitif ni. Apa pendapat Tuan Mufti setengah amalan setengah pegawai Jabatan Agama yang suka mengintip rumah-rumah orang dan peri tertutup dengan tujuan mencari kesalahan orang yang ni kena dengar elok saya nak habaq. Pasal apa kita nak pergi intip? Depa kata pasal nak cari mungkar. Pasal nak kena cegah mungkar. Mungkar ni apa dia? Mungkar ni mungkar nakir ke? Mungkar ni dosa. Yang ni kita nak cegah dosa. Pasal dia kata, Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi
Wa dzalika adhaful iman. Siapa lihat mungkar, kena ubah. Mungkar ni banyak. Suami tak bayar, tak balik rumah bagi nafkah kat isteri. Isteri main mengadu kat Jabatan Agama. Mungkar ataupun tidak? Mungkar kata ni. Hantarlah satu pasukan pergi cukup dah. Suami pergi pukul isteri dengan cara yang kejam, bengkok mata sebelah. Ustaz, suami saya pukul. Astaghfirullahalazim. Tak apa, sabar itu separuh daripada iman. Tapi saya separuh dah dia kena. Mungkar, hantar pasukan pergi tangkap suami. Pasal apa? Mungkar lain semua kita tak nampak, mungkar tu saja yang kita nampak. Masalah khalwat. Dia kata kita kena cegah orang buat dosa. Maki orang, dosa ke tak? Awak tak pergi cegah. Kafirkan orang, dosa ke tak? Lagi besar, awak tak pergi cegah. Mengumpat, dosa ke tak? Awak tak pergi cegah, tangkap pun lampian. Banyak lagi dosa. Pasal apa? Semua dosa lain kita tak kisah. Musnahkan harta benda lah, apa lagi, banyak lagi. Tiba-tiba bila sebut mungkar, itulah satu-satu mungkar yang kita nampak. Pasal kita satu masyarakat yang suka gosip. Agama tak suka. Sebab tu agama kata orang yang tuduh orang lain berzina kena berapa rotan? 80 rotan. Ada agama bagi tahu orang yang tuduh orang mencuri sedangkan tak ada bukti kena 80 rotan? Tak ada. Pencuri dipotong tangan. Kalau orang curi, tuduh orang curi sedangkan tak curi, dipotong kaki. Tak ada. Kok dipotong jari? Tak ada. Dosa juga, tapi tak ada hukum. Tapi tuduh orang berzina 80 rotan. Sebab curi membabitkan harta awam. Orang awam berhak bersuara. Tapi zina ialah soal peribadi. Kau tutup mulut kau kalau kau tak boleh ada. Tuan-tuan, mana satu mangkuk dalam dunia ni yang boleh duduk berzina, 4 orang saksi duduk tengok dia macam ni, punya bagus-bagus, lebih-lebih ustaz-ustaz tengok. Masya Allah, subhanallah. Amboi, nak buat. Nanti dulu bagi saya habis tu. Adakah? Tak ada. Arba'atu syuhada, 4 orang saksi yang melihat kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Boleh duk tunggu lagi? Tak ada. Dalam erti kata lain, macam mustahil lah tuduhan ini nak dibuat. Kalau tak ada, alaihi haddul qadhaf, kepada yang menuduh hak qazaf, 80 rotan di atas belakangnya. Orang duduk dalam bilik, kita tak boleh tuduh dia zina. Dia baru mukaddimah. Walaupun itu satu kesalahan, tapi dia belum zina. Zina maksudnya kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan perempuan. Dia kata nak cegah zina, zina belum berlaku. Nak mencegah orang mendekati zina betul. Tapi kalau dia pergi ke Bukit Bintang, dia tengok ramai orang minum arak tepi jalan. Dia hotel-hotel ada orang minum arak. Dia pun semua tak kisah. Pasal yang tu tak ada apa. Dia pergi ketuk, ambil gambar orang. Ada seorang tokoh, saya boleh sebut pasal dulu ada isu Saudara Wan Saiful Wanjan. Dia pernah kena ketuk bilik dia, masuk sedangkan dia duduk dengan mak dia. Masuk terus. Punya nak mencari orang yang buat maksiat. Dan ada kes orang yang saman kerana dia ditangkap sedangkan dia suami isteri. Pergilah cangkap suami yang tak bayar, tak buat nafkah tu. Suami yang tak bagi nafkah, berapa banyak yang tak bertanggungjawab. Saya bukan kata tak boleh, tetapi ini kemungkaran yang terpilih. Tapi kalau terang-terang dalam cermin kita duk nampak duk buat, memang kita cegahlah. Antara yang terang ialah kemungkaran dalam filem. Artis-artis yang berpelukan, bercium-ciuman. Tak ada pula masa duk tengah berlakon tu pejabat
agama duk tunggu, peluk saja kita pergi tangkap setengah duk syuting. Kenapa tak tangkap? Oh, dia tak, itu syuting. Yang jelas, dan kemudian masuk filem, kemudian ditayangkan di pawagam, kemudian dapat kutipan. Mereka tak kata apa. Yang duduk dalam bilik yang tak pasti, mereka ketuk. Apakah mentalitinya ini? Bukan soal orang tak setuju bantah mungkaran. Rasuah mungkar, bantahlah. Boleh pula duduk cium tangan. Jangan kemungkaran yang terpilih. Kalau terang dia buat maksiat sebelah rumah kita, kita nampak masuk berdua-dua orang, kita cegahlah. Tapi hadis kata man ra'a, siapa cegah, siapa lihat. Jangan duk tunggu. Nanti tunggu dia apa masuk dulu. Nak telefon pejabat agama, sekejap, tak masuk lagi. Dah masuk tak belum? Masuk dah. Okey, cepat. Ini kau nak suruh buat maksiat. Kalau kau betul jujur, sebelum dia masuk, kau kata jangan masuk. Agama cegah. Tak ada operasi ini dalam dunia Islam melainkan Malaysia saja. Kalau betul sebelum dia masuk kau cegah. Sebelum dia masuk, pasal apa kau nak tunggu dia masuk dulu? Tak masuk lagi, tak masuk lagi. Dan ini semua bukan saya sokong. Sebelum Datuk Mujahid cakap, kita cakap 12 tahun yang lepas siap buat seminar, kita tak kata tak buat. Mesti ada garis panduan. Karena Allah melarang wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Abdul Rahman bin Auf dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila dia buat operasi tengok di Madinah, satu rumah yang bising bunyi, Umar bertanya, kau tahu siapa dia? Dia kata mereka sedang minum arak di dalam. Macam mana nak buat? Jangkaan dia. Kata Abdul Rahman bin Auf, ra'aitu qad ataina ma nahallahu anhu wa la tajassasu. Pendapat aku wahai Amirul Mukminin, kita telah mendatangi apa yang Allah larang, jangan kita mengintip. Kena orang bila ditutup pintu dia, Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut, bila orang tutup pintu dia, walaupun dia satu dosa, tetapi dia menyembunyikan aibnya. Yang pelik, aib yang terbuka tu tak apa. Berapa banyak orang duk berjalan, dipelukkan, jalan tepi, kita tak apa. Nak tunggu masuk bilik tu. Sebab tu saya kata, ia bukan daripada kesedaran agama, tapi ini sentimen setempat. Ni kalau ada parti tu bantah pula, kita boleh forum dengan dia dalam isu ni. Hujah. Orang datang kepada Nabi 4 kali mengaku berzina. Bukan pergi tengok dia 4 kali mengaku berzina. Nabi tak mau ambil kes. Abika junun, kau gila, Nabi kata. Fataradahu, Nabi halau dia keluar. Tapi kalau dah berzina depan mata kita, pergi naik, yang tu kita cegah. Berapa banyak naik kelab di negeri yang sebahagian mereka cakap lantang tu. Negeri yang pun ada naik kelab, tutup naik kelab tu. Hard rock ke, hard nebak kan, bertutup dia. Jangan terpilih. Mangsa yang terpilih. Kalau dia buat di tempat-tempat yang high class, tak apa. Kemudian tu, bala akan mai. Pasal apa? Ni ada satu orang dia hamba Allah ni, pihak abang kata, pasal apa berlaku apa? Ribut sakan di Mekah sebab banyak maksiat di Malaysia. Apa punya pemikiran pi menang piu apa? Macam tu punya kualiti manusia pun ada. Agama menjadikan kita cerdik, mereka menjadikan agama menjadikan kita bodoh. Macam orang Melayu lah, pak dia ambil rasuah, anak dia jadi benak. Apa? Pak dia yang buat, anak dia jadi benak. Pasal apa anak dia benak? Pak dia makan benda haram. Pak dia lah benak, bukan anak dia. Pak dia yang buat, Tuhan pergi hukum anak dia. Ini Tuhan apa?
dalam yang dia faham. Tuhan dengan sebab tu kita baca Quran 114 surah, 113 bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua umat Nabi ni mu'afa illa mujahir. Semua umat ini Tuhan Nabi kata diampunkan, melainkan orang yang terang-terang buat maksiat. Maksudnya orang yang menyembunyikan maksiat. Sekalipun berdosa, ya berdosa. Orang terpunca, kalau tak ada operasi maksiat tu, habislah maksiat Malaysia. Maksiat Malaysia ni banyak. Filem hak duk melari, hatta hak duk berpeluk masa artis Korea Amai lah apa, tak ada isu pun. Habis sangat netizen melahirkan rasa tidak puas hati kerana mereka tidak dapat buat sekali. Itu saja. Islam yang sebenarnya sebegini tak memajukan orang Islam. Tak memajukan orang Islam. Kita nak baju ke depan orang Islam. Ini Islam sentiment, suka kepada punishment, suka kepada mengaibkan orang. Lepas tu masuk, pergi ambil gambar. Kadang-kadang penguat kuasa tu masuk dan keadaan wanita tu tak sempat tutup aurat. Oh, sekarang malu sangat dia kata. Apa hukum kau tengok aurat dia? Oh, dia dedah kat bawah ni. Dia dedah pada lelaki tu berdosa, tapi kau sendiri tengok apa hukum. Kalau nak cegah mungkar, daripada awal kita cegah. Jangan bagi dia masuk. Nampak terang-terang dalam cermin, sebelah rumah kita, anak saudara kita masuk mari. Kita tahu tu anak saudara, dia ni duduk jelas. Kalau tak jelas, tak payahlah. Wala tajassasu. Jangan kita nak mengintip. Ni orang politik masuk campur dalam urusan agama, mereka racuni pemikiran rakyat dengan benda-benda yang seperti ini yang tak berdasarkan pada dalil. Kalau mereka tak setuju dengan pandangan, kita boleh buat dialog akademik ilmiah, mengemukakan hujah dan alasan, bukan daripada semangat kepartian awak, tapi daripada nas kitab dan sunnah, apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan laki datang, alajtu imra'atan fi qasr Madinah, aku telah berasmara dengan seorang perempuan di hujung bandar. Ini aku wahai Rasulullah, aku buat semua benda melainkan zina. Apa Umar kata? Tangkap dia. Dah. Qad satarakallah, law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, mengapa engkau tidak menutup aibmu? Ini bukan agama gosip. Tetapi dalam kes-kes seperti mana membocorkan rahsia awam, Hatib bin Abi Balta'ah tulis satu surat yang dia hantar kepada orang Mekah, cerita Nabi nak datang ke Mekah untuk menakluki kota Mekah. Nabi hantar Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Awam, Aban Mirza. Nabi hantar, Nabi suruh mereka pergi sana sampai ke Raudatul Khakh. Di sana ada wanita yang ma'ahul kitab min Hatib bin Abi Balta'ah. Ada satu surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah pada orang musyrikin. Ali bin Abi Talib pergi. Ainal kitab, mana surat? Dia kata, tak ada. Aku percaya Nabi tidak bohong. La tukhrijan, sehingga engkau keluarkan, aw la ujarridannaki, kau keluarkan surat tu ataupun aku bogelkan kau. Pasal apa cari sampai habis? Ini keselamatan awam. Nabi tak bongkar cerita orang peribadi, tapi bila orang mari meminang, dan kes Fatimah binti Qais, Muawiyah, Abu Jaham, Zaid meminang, Nabi SAW kata, wa amma Muawiyatu fasa'lukun la malalah, wa amma Abu Jaham la yad'u asahu an atiqihi. Muawiyah itu miskin, duit tak ada. Abu Jaham pula tidak menurunkan tungkat dari bahunya. Yakni mungkin salah satu maksudnya dia banyak mengembara ataupun dia pukul wanita. Kahwin ni Zaid. Pasal Nabi dedah aib dia? Pasal ada urusan dengan orang lain. Takut orang lain menjadi mangsa. Tapi kalau tak ada urusan dengan orang lain, kalau boleh kita tutup, kita tutup. Kita tutup semua pintu maksiat. Dan ini tanggungjawab masyarakat Islam yang lain juga. Ibu bapa yang ada, yang mendengar kuliah ni, mudahkan perkahwinan. Zaman Nabi, bangun habaq kata nak menikah lah. La tu menikah. Tawar dalam majlis Rasulullah, suruh
Kawinilah aku. Dia tak mau, orang lain tawar, Nabi kawinkan masa tu juga. Cuba tuan-tuan tawar kat saya. Tak mau, saya bagi kat mereka ni boleh kahwin. Tapi kita zaman sekarang, kalau nak kahwin, rancang bulan 1, bulan 12 belum tentu boleh. Banyak syarat-syaratnya. Tak apalah yang kerusuh lah apa. Sagi tanya hang berapa ni, lah satu kepala berapa catering pula. Tu tak kira, laksa saja. Laksa mana sah, tak cukup syarat. Dah makan nasi, nak kena ada buah. Bila ada buah, nak kena ada mahar, nak kena ada hantaran. Baulu lah, baulu ikan, agak-agak kancil, macam-macam. Syaratnya banyak. Kita kena mudahkan yang halal dahulu, supaya orang tidak mendatangi yang haram. Ini tanggungjawab kita semua, termasuk ibu bapa ni. Kalau anak-anak nak kahwin, bagi mudahlah. Jangan, kalau dah ada duit tak apa. Ada duit buatlah kan. Kad RM1.7.5 pun tak apa. Kan? Simpan kad tu kan. Ikat dengan sama harga nasi sepinggan, tak apa, ada duit. Tak ada duit, saya panggil kenduri lebih kurang, panggil jamuan hari ni ramai. Pas ni 50 orang panggil masjid. Ada kenduri apa haji? Kenduri kahwin. Kahwin. Anak saya kahwin. Tengok-tengok aku makan laksa. Makan laksa nasi. Boleh ke kahwin pakai naik laksa? Ada orang tanya. Boleh lah. Bukan dia nak nikah dengan laksa. Laksa nak bagi hampa makan, nak bagi tahu kata dia dah nikah. Ha? Ini semua saya jawab dah. Apa pandangan mengenai Syekh Muqbil? Adakah benar dikaitkan dengan ekstremis? Okey. Syekh Muqbil, saya ada juga buku dia yang saya tengok. Saya secara peribadi kalau tanya dia ni adalah berwatakan lembut ataupun keras, penulisan dia menunjukkan dia satu orang yang keras lah. Tapi keras ni ekstremis ke? Tak. Keras ni tak semestinya ekstremis. Ada orang keras, pandangan keras, tapi dia tak angkat senjata, tapi pandangan keras. Dia tak setuju dengan Datuk Yusuf Qaradawi. Dia tulis satu buku Ar-Raddu ala Kalbil Awi Yusuf Al-Qaradawi. Menjawab anjing yang menyalak Yusuf Al-Qaradawi. Padahal kalau you tak setuju, tak payahlah panggil kat orang anjing. Dia dah meninggal dah rahimahullah. Dia tak setuju Qaradawi, tak setuju, tulis jawapan dia tak setuju. Ni nak panggil Qaradawi anjing, tapi menunjukkan watak dia ni keras lah. Muqbil. Di samping ada kerja-kerja buku dia yang juga bagus. Kerja-kerja tulisan-tulisan dia dalam akademik yang agak bagus, manusia macam, tapi ada watak yang keras. Tapi nak kata dia teroris bom orang, tak tahu lah. Sejarah tak ada lah bukti yang tu. Kata dia keras tu ada lah. Bunuh orang ni tak dengar lah. So kalau tanya saya tak tahu detail tu. Tapi kalau tanya saya, cara pendekatan dia agak keras. Tapi adakah dia teroris? Tak tahu. Mungkin polis hak jawab tu dia dah baca habis lah buku Muqbil tu. Tapi jangan bagi Zamihan baca sendiri lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.